Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita. Minggu lepas kita batalkan kerana badan tak berapa sihat. InsyaAllah kita teruskan malam ni sambungan surah Al-Asr. Malam ini insyaAllah surah Al-Humazah, muka surat 601, surah yang ke-104. Dan nak khatam dah, kita nak habis dah. Beberapa surah saya lagi dah. InsyaAllah semoga ilmu yang kita pelajari dapat kita beramal dan menjadi penyuluh untuk kita menyelesaikan penyakit-penyakit hati ataupun penyakit-penyakit kesyirikan dalam hati kita, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, dalam surah sebelum surah Al-Humazah, kita dah tengok dah bagaimana semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang membuat, orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Maknanya mereka mengurangkan kepentingan dunia, yakni mereka memberi kepentingan kepada akhirat. Itu surah Al-Asr. Dan surah sebelum itu surah Al-Takatsur, iaitu kisah pula mereka yang memberi penekanan kepada dunia, maka Allah hukum dia dengan neraka jahanam. Surah Al-Asr, Allah nak bagikan syurga pasal mereka beriman dan mereka beramal soleh dan mereka sering melakukan berpesan-pesan dengan ayat-ayat Allah sehingga akhir hayat mereka berpesan. Itu merupakan ciri-ciri menjadi ahli syurga. Dan setelah Allah ceritakan begitu detail sekali ugutan-ugutan dia, ancaman-ancaman dia dan juga khabar gembira untuk memasuki syurga Allah, tetapi kebanyakan manusia masih lagi degil. Atas kedegilan manusia inilah maka bila mereka tak nak, Allah buat berbagai-bagai pengajaran dalam ayat-ayat dia. Manusia masih lagi suka kepada dunia, memberi kepentingan, terleka dengan dunia, maka Allah nak tegur dalam surah Al-Humazah. Tak nak apa yang Allah cerita dalam surah Al-Asr. Manusia memang dalam kerugian. Pasal kerugian, kerugiannya kerana mereka memberi kepentingan, memberi tumpuan hidup mereka kepada dunia, yang Allah nak tegur dalam surah Al-Humazah. InsyaAllah kita tengok apa firman Allah Subhanahu Wa Taala ataupun teguran-teguran Allah dalam surah Al-Humazah. Dalam ayat yang pertama kita baca sekejap tadi, wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celaka besarlah. Allah telah melaknat, Allah telah menegur dengan kasar, celakalah, binasalah. Dalam ayat Al-Quran, surah Al-Musalah saja Allah gunakan wailun ini 10 kali. Keseluruhan dalam Al-Quran Allah melaknat golongan ini 27 kali. Wailun 27 kali Allah ulang. Wailun, celaka wahai manusia, binasalah kaum manusia. Pasal apa? Pasal memberi ingatan kepada manusia, kalau buat juga celaka. Kenapa? Untuk siapa celaka ini? Wailun, celakalah kamu, binasalah kamu wahai hamba, likulli, semua sekali. Tengok bukan tumpuan seorang-seorang ni. Likulli ni ke semua.
Bagi setiap, bagi ke semua. Siapa semua tersebut? Ini baru dia buat ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia itu humazah. Lepas tu lumazah. Dua golongan. Mana celaka besarlah, binasalah. Siapa dia? Semua sekali golongan-golongan humazah. Humazatil lumazah. Golongan-golongan humazah dan golongan-golongan lumazah. Apa dia golongan humazah ni? Golongan humazah ini ialah, kalau ikut tafsir Ibnu Abbas, dia mengatakan humazah ini bahagian belakang. Belakang kita ni, bahagian belakang. Maka dia punya maksudnya, humazah ialah mengaibkan manusia lain, mengaibkan kawan-kawan kita di belakang. Maknanya mengumpat dan memfitnah. Walaupun benda betul ataupun tak betul. Kalau betul, dia menjadi mengumpat. Kalau tak betul, dia jadi fitnah. Setiap kita mengaibkan atau mencela di belakang tanpa pengetahuan kawan kita tersebut, ini dipanggil humazah. Walau betul ke, tapi dia tak suka. Kawan kita tersebut tak suka. Maka bila tak suka itu dipanggil humazah. Maka celakalah. Celaka besarlah setiap orang yang buat perkara-perkara humazah. Belakang kawan kita, kita kutuk dia. Borak kedai kopi, tak borak kedai kopi. Kalau dia tak hadir, dia jadi masa kutukan kita. Dia menjadi masa kita buka aib-aib dia. Kadang-kadang kita reka dengan berbagai-bagai cerita. Cerita tersebut menyakitkan hati dia, mengaibkan dia, mencela dia dari segi cerita tersebut. Maka di sini nak cerita di sini humazah amat-amat Allah larang sekali kita berperangai, kita humazah ini. Humazah, lumazah. Humazah, lumazah. Apa dia lumazah? Lumazah ini pula ialah mencela dan mengaib di depan-depan. Banyak kita borak-borak kedai kopi ya. Ini aku nak cakap depan-depan kamu. Kononnya dia baik, tak mengumpat lah. Kalau aku cerita kepada kamu, aku mengumpat. Ini aku nak cerita depan-depan kamu. Pun tak boleh. Itu lumazah. Allah kata, celaka orang yang mengaibkan orang, orang yang membuka cerita burukkan orang di depan, walaupun depan dia sendiri. Pasal apa? Pasal benda tersebut mengaibkan dia. Maka ini dipanggil lumazah. Maka menceritakan keburukan orang, mengaibkan orang di belakang ke, di depan ke, ataupun mengguna bahasa-bahasa isyarat, mengguna lambang-lambang kenyitan mata ke, menggunakan perubahan lidah ke, mengubah tangan ke, apa-apa cara bahasa isyarat yang boleh menimbulkan tidak puas hati golongan yang kita cerita tersebut, itu dipanggil lumazah. Kena ingat maka ini banyak sekali kita terlibat ni. Kononnya kita mengatakan, aku tak mengumpat kamu ni pasal depan-depan. Depan-depan dipanggil lumazah. Kalau di belakang dia dipanggil humazah. Maka di sini nak ceritanya, Allah kata, wailul likulli humazatil lumazatin. Semua sekali kamu cerita dia di belakang ke, kamu cerita di depan dia ke, mencela dia ke, maka dua sekali Allah kata celaka kamu. Bila Allah kata celaka, maknanya Allah laknat. Bila Allah laknat, kalau dia mati tak sempat bertaubat, Allah akan hukum dia dalam neraka jahanam. Jadi bila kita dengar ayat-ayat macam ini, kita janganlah perli kawan-kawan kita lagi. Kita kononnya kita perli saja. Tapi bahasa kita tu bahasa isyarat. Yang niat kita yang saja yang tahu. Kita nak cerita orang lain tu buruk, tapi kita katakan, oh cantik pakai baju hari ni. Perli niat kita. Allah mengetahui niat kita. Kita nak ceritakan kawan kita itu buruk, kononnya Allah cantiknya baju kamu. Atau tengok kita baru potong rambut, semaknya rambut. Sedangkan dia nak kutuk, rambut kita tak cantik. Maka itu merupakan perli. Ini lumazah. Hari-hari pakai jubah. Dia kata, tu. Hari-hari pakai jubah. Dia nak perli tu. Tak boleh. Pasal setiap kita mengatakan apa-apa saja yang tidak puas hati atau sakit hati kawan kita, itu dipanggil lumazah. Kesian. Sebelum ini kita pun mau kita tahu. Kita mengata apa ni? Ini, maka kita kena hati-hati. Humazah ke, lumazah ke, benda itu Allah kata, Allah melaknat golongan ini. Tak pasal-pasal kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau laknat manusia, kalau laknat benda lain ke, tiada. Ini Allah sendiri yang melaknat dia. Kenapa? Kenapa orang sering
mencerita keburukan orang di belakang atau mencela di depan-depan. Kenapa orang lain berperangai macam itu? Pasal dia merasa diri dia kelebihan. Pertama, dia rasa diri dia lebih pada orang lain. Pasal apa? Pasal dia tengok terpengaruh dengan dunia sebenarnya. Setengah orang tersebut, kalau orang pula lebih pada dia, dia ada perasaan dengki dengan orang tu pula. Dia buat, dia reka berbagai-bagai perkataan, berbagai-bagai cerita, nak memburukkan kawan dia tu yang ada kelebihan daripada dia. Tak kira kelebihan dari segi ilmu ke, kelebihan dari segi harta ke, apa-apa kelebihan sekalipun, dia akan cari jalan supaya kawan itu diburukkan. Supaya nama dia ini naik. Tujuan dia nak tunjuk dia hebat, dia kuat. Dia tunjuk keburukan orang lain. Tapi dalam masa yang sama, kalau dia lebih pula, dia banyak harta ke, dia rupa lawa ke, dia segala-galanya, maka dia hina orang lain pula. Ini atas kepentingan dunia. Maka dia pun menghina orang yang tadi pula. Sama saja. Maknanya ketika dia lebih ke, dia kurang ke, dia nak bolot semua sekali kepada dia. Kalau dalam istilah main bola, dia panggil cah keting. Dia oleh bola, tiba-tiba orang lain boleh ambil bola tu. Maka dia pun gerau lah. Dia pun balon kaki member tu. Kenapa? Pasal dia frust. Bola tak sepatutnya dia, orang lain ambil. Itu merupakan, itu perasaan ni. Perasaan dia nak bolokkan semua sekali. Kehebatan ilmu, kehebatan kekayaan, kehebatan segala-galanya. Dia nak bolot, maka dia pun mengeluarkan humazah dan lumazah tadi. Dia terpengaruh dengan keindahan dunia, dengan penipuan dunia. Boleh Jelas Maka kita beramal dengan ini mulai hari ini. Jangan sekali-kali kita perli kawan kita. Pasal apa? Walaupun dia cakap cantik kawan kita, tapi niat tersebut, atas niat tersebut, dia nak memperlekehkan kawan kita tadi. Kenapa salah kepada kawan-kawan kita yang sering dalam perbualan hari-hari di kedai ke, walaupun di surau ke, kita sering menggunakan istilah-istilah yang pelik-pelik kepada kawan kita. Termasuk juga kita menggelar dia dengan berbagai gelaran yang menyakitkan hati dia pun sama juga. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ayat yang kedua. Dia kaitan allazi jama'a malan wa addadah. Orang ini juga, orang tadi dia suka mencela dan mengumpat di belakang dan ke depan. Maka dia ni juga kenapa punca macam itu? Kenapa yang dia suka mencela orang sini? Pasal dia pentingkan dunia sebenarnya. Kerjaan dia saja, dia nak dunia ini, nak pegang dunia. Bila dia nak pegang dunia, maka dia leka dengan dunia. Bila leka dengan dunia, akhirat tak ada. So dia takut dengan perkara-perkara yang bakal menimpa dia di hari akhirat. Pasal kehidupan dunia dia ialah allazi jama'a malan wa addadah. Allazi, orang-orang yang apa dia? Jama'a ma, kerja dia mengumpulkan malan, harta berterusan. Malan ini dia mengumpulkan harta berterusan. Kejadiannya. Lepas tu bukan setakat mengumpul, wa addadah. Hari-hari dia kira harta dia tu. Hari ni boleh berapa ratus ringgit, esok berapa ringgit, lusa berapa ringgit, kalau aku umur 40 berapa juta, umur 50 berapa puluh juta. Dia berkira-kira harta dia. Dia nak sangat mengumpul harta dunia ini, dan mengumpul harta itu diikuti dengan sifat kedekut dan bakhil. Sebab tu dia kutuk orang lain. Sebab tu dia hina orang lain. Sebab tu dia fitnah orang lain. Kenapa? Pasal dia mementingkan harta tadi. Dan dia tak jaga langsung kawan-kawan dia. Kalau dia jaga kawan dia, kalau orang yang baik, orang yang nak jaga supaya orang lain juga boleh berjaya macam dia, segala harta dia ni, dia akan infak kepada kawan dia. Tengok kawan dia susah, maka dia pun keluar sikit tabungan dia tadi, ambil duit 5,000, buat berniaga. Ambil duit 10,000, buat pergi umrah. Pasal dia bekerja, dia mengumpul duit. Tetapi atas dasar allazi jama'a malan wa addadah, dia bekerja siang malam, bakhil dan kedekut, duit tak terkeluar pun. Hari-hari kerja dia, kira-kira takut kurang saja duit dia ni. Bagi orang lain, tolong orang lain, jauh sekali. Sebab itu dia sanggup mencerca orang.
menghina orang. Pasal apa? Pasal dia penting sangat harta ini dan berkira-kira harta dia inilah segala-galanya. Duit bagi dia segala-galanya. Ini kebanyakan, kena ingat, kebanyakan manusia yang terjerumus ke pengumpulan harta dan meyakini harta dia itulah segala-galanya. Tak ada harta dia tak hidup, tak ada harta dia tak ada kawan, tak ada harta dia tak ada benda-benda segala-gala atas dunia ini. Kehidupan dunia ini, dia kata ada harta baru dia boleh hidup atas dunia ini. Tak ada harta, dia akan porak-poranda, dia akan dihina atas dunia. Itu prasangka dia. Prasangka orang yang tak ada kehidupan akhirat. Sedangkan kalau dia nampak kehidupan akhirat dalam ayat-ayat Al-Quran, setiap kebanyakan yang Allah ceritakan ciri-ciri syurga, apa-apa saja yang Allah ceritakan bab-bab syurga saja, maka Allah masukkan orang yang infak, orang yang suka menginfakkan harta dia, suka tolong orang dah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran cerita bab ciri ahli-ahli syurga mesti berinfak, bukannya orang bakhil. Contoh dia as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina. Munfiqina orang yang suka menginfak harta dia. Ataupun yang lain, allazina yunfiqu nasarra wad-dharra, allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang ciri-ciri syurga, orang yang menginfak harta dia ketika susah dan ketika senang. Dalam ayat-ayat Al-Quran, kebanyakan dia, kalau Allah ceritakan ciri-ciri syurga, sifat utama dia ialah orang yang suka menginfak harta dia. Pasal apa? Dia nak jaga hubungan di antara manusia dengan manusia. Nak ceritanya di sini, tuan-tuan, puan-puan, dalam kehidupan, dalam ibadah, dalam perkara agama, dua perkara yang Allah nak jelaskan, nak terapkan. Hubungan dengan Allah dipanggil ibadat, hubungan dengan manusia yang lain dipanggil adat. Sebab itu Allah amat-amat melaknat golongan yang tidak melakukan hak dia kepada manusia-manusia yang lain. Bukan setakat tak nak infak kepada kawan-kawan dia, bukan setakat tak nak tolong kawan-kawan dia, malah menghina kawan dia di belakang kawan dia ataupun di depan kawan dia. Dia mengaib dan mencela, iaitu humazah dan lumazah tadi. Pasal ciri utama dia ialah orang yang mementing sangat harta, yang ni tiap-tiap hari kerja dia kumpul duit, tinggal arahan Allah, bakhil, tak nak infak langsung harta dia, dan hari-hari dia berkira apa nak bagi apa untuk anak, cucu, cici, semua sekali dia dah standby dah. Bagi dia mati pun duit dia boleh jaga segala-galanya. Jelas Jelas. Punca kita mengumpat, punca kita mencela orang pasal kepentingan dunia. Kita tertarik dengan kepentingan dunia, kita leka dengan dunia. Jadi Allah sambung ayat lagi. Allazina wadadah. Kenapa dia suka sangat mengumpul harta ni? Syok sangat dengan harta ni? Itu yahsabu annama lahu akhladah. Apa yang dikira dia tadi, orang adan dia mengira-ngira tadi, mengira apa? Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahawa sesungguhnya malahu, segala hartanya, akhladah, akan mengekalkannya. Sebab tu dia kira hari-hari duk kira, tiap malam kira. Malam ni berapa ribu, esok berapa ribu, duk kira semua tu. Dia buka tabung ke ataupun buka buku bank, cek-cek, takut-takut berlaku pengurangan duit dia. Kurang tak ada, tambah ada. Sebab itu orang macam ini, dia sanggup buat apa saja walaupun bercanggah dengan syariat, riba ke, harta yang tak sempurna ke, dia pakai ambil saja. Jadi dia, harta dalam buku akaun dia bertambah. Pasal apa? Allah kata, yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira-ngira bahawasanya dengan harta dia tadi boleh menyelamatkan dia selama-lamanya. Di sini bukan maksud dia nak hidup selama-lamanya dengan harta. Dia rasa dengan harta yang banyak tersebut, dengan harta yang dia sayang nak keluar tersebut, pasal apa? Saya nak keluar pasal dengan harta yang banyak, dia nak pastikan kebahagiaan hidup dia, kebahagiaan anak dia, kebahagiaan cucu dia selama-lamanya
kekal bahagia dengan duit yang dia ada ni. Dia rasa kebahagiaan dengan duit. Dalam bahasa lain, kita guna kalau konsep tauhid, kita panggil ilah. Dia menyembah duit sebenarnya. Dia lupa yang Allah urus tabir semua sekali. Allah bagi sakit, Allah bagi demam, Allah bagi bahagia. Allah buat segala-galanya. Kita belajar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semua sifat Allah dah. Allah buat kamu, Allah cipta, Allah jaga, Allah urus tabir semua sekali. Semua sekali Allah. Tapi Allah tenggelam. Dia nampak zahir saja, dia nampak dengan duit saja, dia boleh buat apa saja yang dia nak. Duit adalah segala-galanya bagi dia. Maka di sini dia merasakan dengan dia berkira-kira duit itu, dia yakin dia boleh mengekalkan kebahagiaan selama-lamanya. Sebab tu dia dah siap-siap dah. Dia tanda ini untuk anak dia, dia buat rumah sana. Dia komplit dah. Pasal apa? Pasal dia tak fikir. Langsung dia lupa yang ada hak orang lain pada harta dia. Tapi dia bakhil. Pada harta tu ada hak orang lain, tapi dia tak menunaikan hak harta. Dia lupa segala harta dia itu adalah yang Allah bagi dengan dia. Allah bagi dia untuk menguji dia. Adakah dia kedekut? Adakah dia bakhil untuk mengembalikan harta tersebut ke jalan Allah sikit? Tapi pasal dia bakhil tadi, dia tak nampak. Pasal dia leka sangat dunia, dia tak nampak perkara tersebut, maka dia meyakini kebahagiaan dia kekal selama-lamanya dengan duit yang dia ada banyak ini. Tetapi atas dunia kadang-kadang Allah bagi, dipanggil istidraj. Lagi banyak duit, lagi mewah atas dunia. Pasal apa? Allah nak hukum dia bila pergi hari akhirat nanti. Pergi hari akhirat, dia dah tak ada peluang dah. Atas dunia, wahai hamba, kamu boleh bermewah. Memandangkan kamu rasa duit itu bagi kamu segala-galanya. Okey, aku bagi. Pasal apa? Bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini tak ada nilai. Dunia ini tak ada nilai. Yang nilai ialah pergi ke hari akhirat. Pasal di sana baru bermulanya kehidupan. Kalau kita menderita ke akhirat, menderita selama-lamanya. Itu kena jaga-jaga, takut-takut. Khawatir kita mengumpulkan harta, kita jadi bakhil, tak nak jaga kawan-kawan kita, kita mencela, kita mengaibkan kawan kita. Dalam masa yang sama, Allah bagi dia istidraj. Rasa terpesona dengan harta, dan lagi banyak harta, lagi dia mewah, lagi dia bersuka, lagi dia bahagia. Allah nak uji dia sebenarnya. Nak uji dia. Apa Allah kata sebenarnya? Keadaan macam itu, kalla la yumbazanna fil hutamah. Kalla, tidak. Bukan macam itu. Kamu rasa saja kamu bahagia, wahai hamba. Kamu rasa saja kamu bahagia, bahawa la yumbazan, sesungguhnya dia akan la yumbazanna, dilemparkan, dihumbankan fil hutamah, dalam hutamah. Ke dalam sini ditafsirkan hutamah ini pada hutam. Hutam ini ialah orang Arab dia faham. Sebab kata hutam ini macam daun-daun yang unta ataupun kambing dia makan, jatuh, kambing ni kena najis, kambing unta ni dia pijak dia hancur lebur. Hutam ini ialah benda yang hancur langsung, tak boleh guna lagi. Jadi Allah kata, bukan macam itu. Bila kau mati saja, pasal kamu kedekut sangat, kamu bakhil sangat, kamu suka mencela orang sangat, kamu suka mengaibkan orang sangat, kamu suka berkira-kira dengan harta kamu sangat, maka aku akan campakkan kamu ke dalam khutamah ini. Tempat yang langsung tak ada nilai. Kamu tak boleh apa-apa nilai dalam khutamah ini. Orang tu khutamah. Maka kita pun tak dengar, tak tahu khutam ini. Maka Allah tanya ni suruh kita tahu. Wa ma adraka mal hutamah? Apa dia khutam itu? Apa dia khutamah itu, wahai hamba? Allah tanya kita, bukan suruh kita jawab, nak suruh kita faham bagaimana orang yang kedekut, orang yang bakhil, orang yang tak nak menginfakkan harta ini untuk jalan Allah, apa jadi dengan dia? Maka Allah kata, aku akan bila kau mati nanti, aku akan lemparkan kamu ke dalam khutamah. Apa dia khutamah itu? Maka Allah tanya, wa ma adraka mal hutamah? Dan apakah yang kamu tahu
dengan Hutamah itu, Aku cerita Khutamah ini, walaupun kamu tengok atas dunia Khutamah ialah daun-daun yang hancur lebur dipijak bercampur dengan najis yang tak boleh guna apa pun sebut-sebut, tapi itu dunia. Tapi di hari akhirat, Khutamah ini ialah narullah, api Allah. Api Allah bila bakar saja hancur lebur. Kamu tengok bagaimana atas dunia, pokok-pokok, ranting-ranting pokok, daun-daun yang dipijak oleh unta ke pijak oleh kambing, hancur lebur, yang bercampur dengan tahi kambing, tahi unta tersebut, tak boleh guna apa, hancur lebur, lumat. Maka Khutamah aku ini, bila masuk neraka jahanam, Khutamah ialah aku akan bakar, hancur lebur kamu tersebut, dan aku akan bangkitkan balik, hidupkan balik, pusing balik, hancur, naik balik, hancur, naik balik. Begitulah neraka api aku. Narullah. Narullah. Api Allah. Api Allah, tengok biasanya naru jahannam. Allah, ayat dia ni special sikit. Narullah, api Allah. Tengok Allah marah sangat. Allah hina sangat orang yang kedekut, orang yang bakhil, orang yang berkira-kira dengan harta dengan Allah, berkira sangat. Berkira sangat, bahkan sanggup menghina orang lain lagi. Maka Allah kata, Allah ancam dia, narullah, aku akan bakar dengan api aku. Tafsir mengatakan narullah ini ialah api asbab Allah perintahkan malaikat menyalakan api tersebut. Benda tu dah ada dah sekarang ini. Allah sedang standby dah. Dia sedang membakar. Dia panas. Sedang panas. Pasal apa? Nak bakar golongan-golongan yang kedekut, yang bakhil sangat dengan harta ini. Amat-amat sayang dengan harta dia untuk bagi jalan Allah. Maka di sini untuk mereka yang kedekut, yang bakhil tadi, takut narullah hilmu qadah. Api Allah yang asbab dia sedang dinyalakan sekarang ini lagi. Bukan saja baru kita mati, baru Allah nak buat neraka, nak buat api. Tak ada, dah ready dah. Bukan kata kontrak baru nak buat neraka jahanam, nak bakar kita. Tak ada, neraka terdah. Narullah hilmu qadah. Api Allah yang sedang dinyalakan sekarang ini lagi. Mana Allah telah perintahkanlah malaikat-malaikat dia untuk menyalakan api supaya betul-betul panas. Dan bila masuk saja orang yang bakhil, orang yang kedekut, orang yang mencela, orang yang leka dengan dunia tadi, maka dia akan bakar, hancur lebur orang tersebut. Mengerikan. Sebut narullah ini, api Allah ini amat-amat mengerikan. Jangan main-main dengan api Allah. Jangan ayat ini. Pasal apa? Pasal selepas ini, surah-surah selepas surah Al-Humazah ni, dah tak ada dah kisah neraka. Ini terakhir. Surah Al-Humazah terakhir sekali surah yang Allah ceritakan bab ngerinya api neraka. Lepas ini kita akan bincang bab tauhid lagi pula. Atas itu juga tafsir mengatakan, Allah nyatakan narullah untuk ceritakan, wahai hamba, amat-amat menakutkan api aku. Pasal lain Allah kata naru di jahanam, masuk neraka jahanam saja. Tapi ini Allah ancam kita dengan narullah hilmu qadah. Lepas itu bagaimana? Bila dia campak orang bakhil, orang kedekut tadi, dia campak dalam neraka jahanam, apa jadi? Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Maka allati tattali'u 'alal, yang membakar hingga hati dia. Api itu membakar hingga hati. Hati ini, al-afidah ini seketul daging lah, seketul daging yang tengah-tengah ni. Barangan yang paling berharga dalam badan kita ini, Allah hati, seketul daging. Baik ketul itu, baiklah keseluruhan badan kita. Maka Allah jaga hati kita ini. Di keliling hati kita ada tulang rusuk, ada tulang-tulang lain. Pasal apa? Takut terkena bahan-bahan lain, rosak hati ni. Ini sistem Allah buat manusia ini. Tetapi Allah kata, orang yang degil, orang yang bakhil, orang yang sibuk berkira-kira harta dunia siang malam hingga tinggal ketaatan kepada Allah, maka Allah bakar hingga hati dia, Allah bakar lagi. Bukan setakat tangan, kaki, punggung. Mana hati-hati. Kenapa dia sebut bakar hati? Pasal hati dia lah yang menyintai dunia. Hati ini yang nak dunia sangat, tak nampak akhirat. Hati manusia ini, tuan-tuan, puan-puan, dah masuk pagi dah, niat nak kerja dah. Apa nak cari hari ni? Bagaimana cara tipu orang ini? Idea janji,
dapat dia kumpulkan duit saja. Dia sayang dengan harta dia pasal setiap duit itu dia rasa duit dia boleh menjamin dia dan keluarga dia bahagia sepanjang masa. Kita kena ingat, jangan ada perasaan kita yang merasakan tanpa duit dia tidak bahagia. Jangan ada. Pasal bila kita ada perasaan macam itu, seolah-olah Allah tenggelam. Seolah-olah duit yang boleh membagi kebahagiaan, bukannya Allah yang boleh bagi kebahagiaan. Cuma pada mata kasar saja nampak macam itu. Pada zahirnya, kebahagiaan apa-apa saja ialah Allah yang akan campakkan dalam hati kita sebenarnya. Maka lantaran hati manusia ini yang sifat-sifat tadi terlalu nak sangat kepada dunia ini, menyintai dunia secara hulu, secara berlebihan tadi, hingga tinggal akhirat, hingga tinggal nak infak kepada Allah, hingga tinggal segala amalan-amalan untuk pergi menemui Allah, seperti mana surah Al-Asr, sehingga tinggal tak beriman, tak beramal soleh, tak berpesan dengan Al-Quran dia, dan stop tengah jalan, tak buat kerja-kerja menyampaikan ayat Al-Quran atau belajar ayat Al-Quran hingga mati, maka dia tak nampak ni. Dia nampak buat perkara-perkara dunia, maka hati dia fikir macam itulah. Allah ancam nak bakar, sampai hati dia pun Allah akan bakar. Tapi bakar pun tak mati. Dah. Dalam ayat apa? Dalam ayat yang imam kita sering baca. La yamutu fiha wala yahya. La yamutu. Mereka tak akan mati. Bancur, terbakar, tapi hidup balik. Allah nak rasakan betapa seksanya, biar sakit. Betapa sakitnya. Pasal apa? Pasal atas dunia dahulu, hati kamu ini sangat-sangat, hati kamu sangat-sangat mendengar bisikan-bisikan syaitan. Walaupun aku ada bagi akal, walaupun ada aku bagi akal pada kamu, tapi kamu tak guna akal kamu. Akal kamu itu kamu tak guna. Akal kamu terus salur kepada hati, maka kamu pilih bisikan-bisikan daripada syaitan. Sebab itu akal kita ini sebenarnya break. Allah anugerahkan akal kita sebagai break. Takut-takut kita diheret terus pergi. Kalau kita naik kereta lah, apa jadi kalau kereta tak ada break? Maka kita cenderung jatuh parit ke, aksiden ke, jatuh longkang ke. Dah. Hebat macam mana kereta ini, kalau break kurang berfungsi, tak jadi. Dia akan bawa kepada jatuh parit ke, terjun sungai ke, langgar orang ke, apa-apa kemungkinan. Tapi kalau break makan, melencong sikit saja, dia break, tahan. Itulah akal. Akal sebagai break. Jadi break tadi, akal daripada mana? Daripada Al-Quran. Lagi banyak kita baca ayat Al-Quran, faham Al-Quran, faham hadis, baca hadis, faham sunnah, maka itu yang sebagai break tadi. Maknanya benda ini akan masuk akal kita untuk bagi tahu hati, break tak break. Maka break itulah merupakan anugerah yang benar. Tapi kalau akal tadi, hati tadi tidak ada Al-Quran dalam jiwa dia, tak pernah bertadabbur, tak pernah faham Al-Quran, tak pernah dengar arahan-arahan Allah, tak pernah mendengar ayat-ayat yang semacam ini, maka dia tak boleh break. Dia ikut saja kepentingan dunia, hal haram ke, benda riba ke, benda jahat ke, tipu orang ke. Dia janji boleh harta saja. Pasal apa? Break dia tak ada. Akal dia tak menggunakan wahyu Al-Quran untuk meneruskan syariat dunia. Allah akan bakar benda tu. Bakar pun tak mati. Bakar pun tak mati. Nak suruh rasakan azab Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Takut selama-lamanya kita duduk atas dunia ini, sikit saja susah pun tak cukup tanah dah kita mencari minta orang tolong. Tapi di sana tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, selama-lamanya kalau kita dibakar selama-lamanya, tak ada orang yang boleh tolong kita, tak ada orang boleh tolong. Semoga Allah pilih kita istiqamah dalam mempelajari ayat-ayat Allah, beramal dengan ayat-ayat Allah seumpama ini. Insya-Allah kita menunaikan hak harta yang ada pada kita untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kena ingat kebanyakan ayat Al-Quran nak cerita sifat-sifat syurga, mesti orang yang berinfak. Berinfak ini salah satu cara untuk mengembangkan syiar Allah. Nak mengembangkan bagaimana cara nak mengenal Allah, mengenal syariat Allah. Pasal dia ada
jihad, dia ada perjuangan. Nak perjuangan tersebutlah kena ada infak. Tadi 4 perkara. Allah nak memperkenalkan dia, Allah syariat dia, Allah kenalkan Rasul dia. Untuk capai tersebut ini, kita kena berjihad, yang ini perjuangan. Untuk perjuangan inilah datangnya infak tadi. Tapi kalau kita kerekut, bakhil dengan harta yang Allah bagi kita, kita bakhil, maka kita tidak ada perjuangan, maka kita tak mampu nak masuk syurga Allah. Dan tak saja orang kaya saja, dah, orang miskin pun kena juga, kena infak cara dia lagi besar nilai dia. Sikit cara sikit, tapi kita nak untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ala tatali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah, innaha alaihim sesungguhnya atas mereka, di samping dia bakar tadi, ke atas mereka itu neraka ini ditutup rapat. Umpama dia periuk kan, periuk yang panas tersebut, bagaimana cara nak supaya cepat menggelegak. Dulu kita rebus, kita buat sup tulang tu 4 jam 5 jam baru lembut tulang tersebut. Dah. Tapi sekarang ini ada teknik, dia panggil apa tu dia punya compact cooker yang padat tu. Pressure cooker. Pressure cooker tu. Maka kena bayang itulah. Sebagaimana pressure cooker ditutup rapat, dan dalam ayat-ayat yang lain, bukan pressure cooker api pada bawah saja. Tapi dalam neraka Jahannam, dalam ayat-ayat yang lain, bawah pun api, kiri api, kanan api, atas api, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, semua sekali api. Ditutup rapat. Tengok tuan-tuan, betapa panasnya api Allah yang dia dah nyalakan, nak bakar kita yang bakhil, yang kedeku untuk menginfak jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengar ayat-ayat ini amat mengerikan. Sekarang kita tak nampak. Kita tak boleh. Pasal apa? Jarang-jarang sekali kita bertadabbur dengan hati penuh keikhlasan. Betul-betul kita dengar kata-kata Allah. Bila kita baca Quran seorang-seorang tengah malam, betul-betul kita hanya seolah-olah Allah bagi tahu kita, maka ketika itu timbulnya keinsafan. Ketika itu timbulnya ketakutan. Sebab itu orang yang beriman, bila dibaca saja ayat-ayat Allah, mendengar saja ayat-ayat Allah, nescaya menggeletar kulit-kulit mereka. Kalau kita baca tengah-tengah malam, amat menakutkan. Dengar ancaman sendiri ayat-ayat Allah, amat menakutkan. Tetapi pasal kita jarang sekali baca ayat-ayat Allah penuh khusyuk hati, ataupun kita tak faham baca saja, maka kita akan gelak ketawa. Bacalah ancaman-ancaman Allah sekuat mana pun, kita sikit pun tak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah zalimnya manusia, degilnya manusia. Maka di sini Allah kata tertutup rapat. Tak ada ruang nak lagi dalam ayat-ayat yang lain. Malaikat akan tarik, tak boleh. Mereka nak keluar, mereka akan dimasukkan balik, tak mampu nak keluar. Tak ada lubang langsung untuk keluar, dia dibakar oleh api neraka Jahannam. Kalau kita beli ketam, kita beli ikan kan, kita letak dalam tempat tu, ada ruang lagi, ikan tu lari daripada kita. Kalau ikan darat lah, ikan laut dah mati, dah kita beli ikan puyuh contohnya, kita nak sebelum kita siang tu, kita letaklah bekas. Ada ruang lagi, ikan puyuh tadi menggelecek badan dia supaya keluar daripada bekas tadi. Di neraka Jahannam tak ada. Langsung tak ada ruang. Dalam neraka Jahannam ini amat dalam. Dah. Atas ditutup rapat. Satu lubang pun tak ada yang kita boleh keluar daripada neraka Jahannam. Amat menakutkan. Semoga Allah pilih kita, keluarga kita, dijauhi daripada neraka Jahannam. Lepas tu ayat terakhir, sedang elok saya cuba ejah masa, sebenarnya nak ambil ejah masa biar isyak kita boleh stop. Fi amadim mumaddadah, maknanya sedangkan di situ di tengah-tengah tadi dah ada tutup tadi, fi amadim mumaddadah, diikat pula si sombong, si kedekut, si bakhil tadi di tiang-tiang lagi. Keluar memang tak boleh keluar dah. Lari tak boleh lari dah. Sedang dibakar, tangan diikat dengan besi, dengan rantai 70 hasta, dibelit lantai, dimasukkan dalam bentuk kita itu besi-besi, semua tak boleh apa dah. Tapi nak hinanya,
Allah nak tunjuknya betapa hinanya orang yang amat-amat menyintai dunia, kedekut bakhil untuk di jalan Allah, selalu berkira-kira dengan harta hingga lupa untuk hak orang yang lain, suka mengumpat mencela demi untuk mencapai harta dia. Maka golongan ini Allah nak hina sangat dia, diikat di tengah-tengah neraka jahanam, diikat lagi di tiang-tiang. Cuba bayangkanlah, diikat di tiang-tiang. Tiang buat pada apa? Wallahu ta'ala. Pada kayu ke, daripada besi ke, itu wallahu ta'ala alam. Dah, kalau besi, dah lah panah besi jatuh hal lagi. Diikat lagi. Maka hancur, lebur, naik balik, kulit balik, menderitanya. Dah, menderitanya memohonlah kepada Allah. Mintalah kepada malaikat, wahai malaikat, seksanya aku, diseksa ini boleh tak berdoa dengan Allah supaya boleh kami rehat barang seminit dua. Minta. Dia kena bakar hari-hari ni. Mungkin 500 tahun, mungkin 1,000,000 tahun. Tak tahan. Main habis tak tahan dah. Tak ada warna keluar. Berdoa, menangis. Habis dah. Habis gas orang panggil dah. Menangis ke, menjerit ke, meraung ke. Habis cara dah. Makan tangan, makan kaki, gigit, menyesalnya. Habis cerita dah. Tak tahu apa dah. Last sekali, habis ikhtiar. Kalau boleh, wahai malaikat, tolong berdoa dengan Tuhan kamu. Tuhan aku jugalah. Ada tak ruang untuk kami direhatkan barang sekejap? Ada tafsir mengatakan untuk seminit, untuk 10 minit, ataupun take 5 ke, untuk 5 minit ke. Ada tafsir untuk rehat. Maka malaikat tanya dia, wahai Polan, yang menyebabkan kamu minta dengan aku ini atas dunia dahulu, ada ke orang baca ayat-ayat aku kepada kamu yang menyebabkan kamu dihukum ini? Ada. Kalau ada, kau minta sendiri. Malaikat macam pasal apa? Pasal sabit dengan ahli neraka ini orang belajar Al-Quran. Belajar memahami Al-Quran. Itu cara-cara dia. Maka Alhamdulillah, kita, kawan-kawan kita yang secara istiqamah, tiap-tiap minggu dekat sini, tempat-tempat lain pun kita belajar bertadabbur dengan ustaz-ustaz lain. InsyaAllah, bila kita hari-hari baca Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, Quran merupakan perisai untuk kita. Pasal Quran ini mukjizat yang ada bersama-sama kita, yang boleh menyuluh kita kepada akidah yang benar. Quran akan bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Maka ini saja ubat dia. Maka nak tak nak, kita tidak ada pilihan, kena kekalkan seperti mana yang kita pelajari sekarang ini. Maka itu ayat terakhir. Maka dalam ayat ini, nak ke tak nak ke, tuan-tuan puan-puan, kita tidak ada pilihan lagi. Kalau kita tak nak rugi sebagaimana surah Al-As yang kita belajar ini, maka Allah bagi pilihan kita. Kita leka, kita suka dengan dunia sebagaimana surah Al-Humazah yang kita baca pada malam ini, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma fahkina fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.